kita ceritakan pasal XOM ni. Bila ini berlaku, minyak di sini. Minyak dekat sini. Mana minyak? So better anda trade dia punya ni, dia punya this one. This could do a bigger pullback dekat sini. Bila anda tunggu ni, faham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faham? Ini dah ada bila kita lukis ni pun saya tak tahu. So kat sini akan buat high ni. Tunggu dia buat 7, 8, 9. Then anda beli minyak yang kat sini nanti. Situ baru anda pergi. Maksud saya ini. Barulah anda beli. Ini. Sini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? Anda tak masuk bila 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan. Dia akan buat 7, 2, mungkin ke bawah lah 7, 8, whatever. Naik dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or whatever cerita dia. Dan anda akan buy dia dekat sini nanti. Anda akan buy bila dia pull back ini nanti. Jadi maksudnya, ini semua kita kira sebagai satu dah. Because of this. Faham? Because of this. Jadi anda akan kira ini sebagai 1, 2, ini buat low tak? Tak. 3, 4, 5, 6, kita tunggu 7, anda tunggu 8, anda tunggu 9, then 1, 2, 3. Faham tak? Saya tunjukkan apa yang saya ceritakan ni. Okay. The concept is high, low, high dengan low. Bila kita kira satu-satu lekuk, ini rupa dia. 1, 2, 3, 4, ini low. 5, 6 dan 7. Okay. The thing is, low dekat sini, low yang ini, makan the whole thing. Ini. Dia makan whole thing kat sini. Jadi, kalau dia makan the whole thing, ini dikira sebagai 1. Faham tak? Jadi, ini akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Sebab yang ini dah kena makan, lekuk ni. Kalau dia turun lagi, macam ni, dia turun lagi, then kita dah ada matured satu cycle. Macam mana anda tahu dia matured satu cycle? Anda tengoklah RSI. Ya? Di setakat ini, kita baru saja ada 1 channel, 2 channel, dan kita dah ada divergence. Ya? Kalau dia terus jatuh dan ini sampai 38.2, nampak apa yang anda dah cover sebelum ni kan? 38.2 dan turun lebih. Jadi anda boleh, saya tak akan trade dia. Kalau anda trading, anda akan tunggu sini sebagai satu cycle, anda tunggu cycle baru kat sini. 2, 3, 4, 5. Kalau dia buat high, 1, 2, 3, anda boleh long. Benda ni je. Ada red wave dekat situ? Tak ada. Ini kira je. Kira lekuk. Itu teknik 3 line. Okey. Kita masuk kepada topik kita. Kalau tak ada soalan mengenai market, basically saya sedang menunggu untuk US dollar lemah hari ini. Itu membenarkan untuk UJ jatuh. Itu membenarkan untuk yen dynamic. Yen lebih kuat dan membenarkan indeks jatuh. Sekiranya itu berlaku, kita akan trade US 30 dekat sini. Okey? Itu yang ada sequence sekarang. Bukan yang lain-lain tak ada. Macam mana tak ada? Boleh? Okey. Kita ambil mana-mana chart dan kita akan ceritakan mengenai sequence. Tapi sebelum masuk sequence,
saya nak sentuh dahulu kepada asas. Uish, apa benda ni? Okey. Terkejut pula aku. Okey, kepada asas. Yang pertama dalam asas untuk structure, ingat benda-benda ni je. Ingat benda-benda ni. Ada tak orang, ada siapa-siapa yang baru ikut kita punya sesi hari ni? Ingat benda-benda ni saja. Baru ada bercerita pasal trend. Sifat dia mudah sahaja. Nombor satu, trend adalah pergerakan jelas, nampak, senang. Ini trend. Laju dia jalan. Ada nampak pergerakan macam ni, itu ranging. Itu sideway market. Wah, pengasas teknik kata dia baru ikut hari ni. Tak mungkin. Ini saya dapat dari Galih. Saya belajar dengan dia dahulu, kan Galih? Ni Galih punya teknik ni. Okey? Ini je. Itu je trend. Benda yang senang tengok, trend. Benda yang susah tengok, jangan. The thing is, kangaroo. Okey, apa yang dimaksudkan dengan trend? Trend adalah siri pergerakan. Siri pergerakan. Masa kat sini dia tak ada trend. The moment dia break kat sini, dia ada trend. Adakah itu tradable? Ni cerita dia. Tak semua trend tu kita boleh trade. Sebab bila macam ni, dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat ke atas terus, ataupun dia akan buat ke bawah daripada sini dan buat dan reverse. Boleh. Dia boleh buat macam tu. Macam mana kita nak tingkatkan kemungkinan kita adalah yang pertama, kita nak tengok trend tu tak habis. Di sinilah saya masukkan konsep fractal, konsep pecahan dalam elliott wave. Apa itu elliott wave? Elliott wave adalah satu kaedah untuk melihat struktur pasaran, dan struktur berkenaan terbentuk disebabkan oleh psikologi pelabur, psikologi trader, pedagang dalam pasaran. Okey. Ini asas-asas dia. Asas dia amat simple. 1, 2, 3, 4, 5. Sabar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum trend. Tapi ini adalah satu pergerakan yang membawa, kata kunci dia membawa kepada arah. Arah tu trend, tapi membawa kepada arah, membawa kepada trend, belum lagi trend. Faham tak? Bentuk ini dikenali dalam elliott wave, dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai motif. Motif. Ada 3 jenis gelombang motif. 3 jenis. Yang pertama, motif biasa. Motif biasa adalah benda yang anda tengok sekarang. Di mana kita ada syarat-syarat khusus dia. Yang pertama, wave 2 tak boleh pergi bawah wave 1. Itu tak boleh langgar langsung. Wave 2 tak boleh bawah wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Tak boleh langgar langsung. Dan yang ketiga, wave 4 tak boleh masuk wave 1. 3 rule tu tak boleh langgar langsung. Itu motif. Kalau dia langgar, itu bukannya motif. Simple. Nombor 2 adalah extension. Ini motif biasa. Yang kedua dikenali sebagai extension. Di mana extension berlaku dalam salah satu yang motif tadi. Wave 3 tak boleh paling pendek. Rule dia nombor 1, wave 2 tak boleh masuk bawah wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Itu asas. Nombor 2, extension. Extension adalah bila kita ada salah satu daripada yang 3 membawa kepada arah ni, sama ada 1, 3 atau 5, dia elongated, panjang. Simple dia, salah satu daripada tu melangkaui 1.618. Itu simple dia. Okey?
sama ada bentuk macam ni, ini extension wave 1, ataupun extension wave 3, ini yang lazim. Baik, boleh hilang. Ini yang lazim, ini wave 3, ataupun extension wave 5. Okey, ataupun extension wave 5. Salah satu, bila anda melukis, dia tak boleh 2 kali extension tau. Tak boleh wave 3 extend, wave 5 extend lagi. Tak dapat. Anda extendkan wave 3. Kalau wave 5 anda nak extend ke wave 3 anda extend. Anda jangan extend 3, 5. Satu extend. Pelik je rupa chart tu. Faham? Satu saja anda extend. Jangan extend semua. Katalah anda jangka 3 habis. Lepas tu naik lagi, dia batalkan divergence. Dan cara dia anda tengok divergence. Macam mana anda tahu dia adalah extension wave 3? Anda lihat RSI dia. Kalau RSI dia batalkan divergence dan anda nampak struktur dia masih sama, RSI dia masih yang sama je, then apa yang anda buat adalah anda extendkan wave 3. Itu je. Wave mengarut. Betul? Wave mengarut. Itu cuma papan tanda. Masalahnya bila anda melihat wave ataupun elliott wave ni sebagai holy grail. Ini sahaja yang betul. Itu tak dapat. Saya tak pernah katakan elliott wave ni sahaja yang betul. Tak. Bagi saya, elliott wave ni cuma papan tanda. Anda boleh main apa juga. Kita boleh extendkan wave 1, kita boleh extendkan wave 3, kita boleh extendkan wave 5. Itu je. Tapi ada pilih satu. Jangan extend 3-3 ataupun 2 daripada 3. Pengsan. Itu tak dapat. Ramai yang buat elliott wave, itu kesilapan basic yang dibuat. Dia extend 3, dia extend 5. Pelik, pecat dia panjang. Itu ramai orang buat. Tolong jangan buat benda tu. Saya nampak chat dekat Facebook contoh, kat Instagram contohnya, TikTok saya tak ada. Saya nampak ramai orang buat dekat YouTube. Dia pergi extend 3, dia pergi extend 5. Chat dia macam mana lahir chat dia pun saya tak tahu. Itu tak dapat. Itu basic dalam elliott wave, tak boleh langgar. Salah satu sahaja extend. Boleh? Jadi bila anda melukis, anda decide. Macam mana anda tahu 3 tu extend? RSI dia break up ke atas dan dia masih dalam satu channel. Itu adalah extension wave 3. Kalau dia tak break RSI tapi panjang RSI dia sideways je kan, tapi tak batalkan divergence, itu extension wave 5. Dan itu banyak berlaku dalam komoditi, dalam gold, dalam silver, natural gas, corn, apa-apa jugalah komoditi banyak berlaku benda tu. Main TikTok sekarang. Sebabnya untuk cari customer. Dia customer baru. Jadi TikTok adalah satu platform yang popular sekarang. Saya pun disuruh buka TikTok. Kita nak explore. Tapi belum sampai lagi lah. Saya nak buat apa kat situ pun saya tak tahu. Nanti saya fikir, Pian. So, Pian ada posting chat elliott wave ke Tinder? Tinder saya tak tahu. Saya pernah dengar tapi saya tak tahu. Okey, ini extension wave 5. Ingat asas dia, jangan pergi extend 2 kali. Extend sekali je. Ramai yang buat dah. Saya tengok pun, saya nak sebut tempat tu social media. Jadi bukan kita kata benda asas yang salah, kita nak tegur tak sedap pula kan. Jadi tak dapat nak tegur lah. Tapi kalau anda ada kat sini, fahamkan apa saya sebut ya. Satu sahaja extend. Jangan extend 3-3. Faham? Jangan extendkan 3-3. Post COC. InsyaAllah saya buka channel untuk Discord untuk COC. Sampaikan kamera besar. Okey. Nombor 3 adalah dikenali sebagai diagonal. Tak cukup lah kena lukis ni. Okey. Nombor 3 diagonal dia langgar. Dia langgar. Tapi 3 dia masih tak boleh dilanggar. Ni contoh dia langgar. Okey, diagonal. Ataupun wave 2 dia macam ni.
Dia langgar. Okey. Wave 2 lah. Okey, ataupun dia langgar macam ni dia langgar. Dia semua sama panjang. Dia semua sama panjang. Itu tak ada extension, tak ada 1618. Itu adalah diagonal. Buat Facebook Live POC. Kalau dapat 1 star, malu. Okey. Ada soalan tak mengenai pergerakan membawa kepada arah ni? Tak apa. Kalau tak sempat trigger line hari ni, kita ada 1 minggu ni. Esok boleh. Apa boleh. Ada soalan tak benda ni? Saya tunjukkan teknik trigger line bersama dengan wave sequence. Grinder atau benda pula grinder. Macam-macam korang ni. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Ada soalan benda ni? Jadi ada sifat-sifat dia. Wave 1 tak menentu kebiasaannya. Wave 2 adalah deep correction. Maksudnya paling kurang 38.2. Dia boleh sama sampai permulaan wave 1. Wave 3 lazimnya adalah paling kurang 0.618 kalau wave 1 extend. Faham? Kalau wave 1 extend, wave 3 mungkin sampai 0.618 je. Kita ambil Fibonacci extension. Ini boleh sampai 0.618 kat sini. Wave 3. Wave 3 tak paling kurang ni 0.618. Ni semua ni dalam ni. Wave 3. Mana dia? Oh, tak tulis ni. Wave 3 ni nota lama ada, dalam nota ni tak ada. Tak ada. Dulu ada saya tulis, tapi dalam mana nota mana saya pun ingat. Banyak sangat nota, saya pun dah confused. Lekuk 3, okey, paling kurang 0.618 ni, maksudnya kita ambil Fibo extension. Kalau 1 extend kan, wave 3 boleh macam ni. 3 macam tu je, 0.618. Tak kisah dia adakah dia dalam motif ke, dalam diagonal ke. Wave 3 ni paling asas ya. Wave 3 kena sampai 0.618 paling kurang. Kau cerita apa aku pun tak tahu, aku pun dah lost. Okey, faham? Itu wave 3. Dalam nota lama ada, dalam nota ni tak ada. Dan biasanya I adalah dalam RSI yang bermula dari sini, RSI yang wave 3 ni yang paling tinggi. Paling tinggi dalam wave 3. Kebiasaannya. Okey? Wave 4 wave 4 adalah satu correction yang shallow. Kalau dia adalah motif, dia adalah satu yang shallow. Kalau dia diagonal, dia boleh sampai 50%. Kalau sampai 50%, itu bukan motif. Kalau anda dapati wave 4 correcting lebih daripada 50%, itu bukan motif. Faham? Maksudnya, itu bukan wave 3. Itu tak dapat jadi wave 3. Tak sokong langsung. Faham? Wave 3 kena motif. Sama ada motif biasa ataupun motif dengan extension. Wave 3. Dia tak boleh diagonal. Dia tak boleh diagonal. Itu adalah wave 3. Maksudnya, salah satu ada extension, apa lain? 1618 ada dalam tu. Itu wave 3. Dia tak boleh wave 4 masuk satu. Kalau anda sedang jangka wave 3, ni salah satu lagi benda biasa. Okey? Anda sedang jangka ini wave 1, ini wave 2. 1, 2. Dan anda sedang jangka wave 3, kan? Dia naik, dia turun.
Ini tak dapat 3. Kalau ini sedang jangka 3, anda akan extendkan jadi 1, 2. Dan anda akan alihkan invalidation kat sini. Faham? Masa tu anda alihkan. Kalau invalidation biasa tadi kat bawah ni, dan ini buat higher high contohnya. Ini break selepas structure belakang 5 wave dan break. Dan anda dapati ini ada extension dia extend, dia turun balik dan masuk balik 1, anda akan letakkan 1, 2 untuk dia naik balik. Kalau dia turun kita extend 2. Kalau dia break ke bawah ni macam mana? Kalau dia break bawah ni, kalau dia naik, soalan saya, dia naik macam ni kan, lepas tu wave 1, 5 wave. Anda jangka ini 1, ini 2, dan anda sedang jangka 3. Lepas tu kan dia turun 1, 2, 3, dia break 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kan dia turun apa ni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dekat sini dia turun macam ni, 1, 2, 3, dia turun, dia break benda ni. Macam mana anda nak lukis dia? Kita masuk advance sikit. Macam mana anda nak lukis dia? Anda nampak banyak kali saya buat benda ni. Ingat yang sini kita ada kecil 1, 2, 3, 4, 5 untuk habiskan 1. Macam mana anda melukis dia? Jadilah diagonal. Flat, terus flat. Senang cerita, flat. Malas nak fikir panjang, flat. Tak. Benda pertama yang anda buat adalah anda akan alihkan kalau dia break 3 wave dan break dalam 3 wave lah, ataupun 5 wave lah. Kalau dia break 5 wave. Kalau dia break 5 wave, tak kisah. Break 3 wave atau 5 wave dia ada makna dia. Tapi tak kisah. Apa langkah pertama anda buat? Anda alihkan ini sebagai 2 dahulu. Anda tak akan mengubah trend selagi dia tak break structure di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan jadikan sini sebagai 3. Ini sebagai 4. Ini sebagai okey. Ini sebagai 3. Ini betul lah tadi. Ini sebagai 1. Ini sebagai 5. 5 yang ini dan ini sebagai 3. Ini sebagai 4. Faham? Okey. Kalau dia 5 wave, kita akan jangkakan satu correction besar sebelum dia buat macam ni balik. Untuk habiskan 2 ni. Benda-benda ni yang anda cuma alih. Anda tak akan ubah trend selagi dia tak, structure tu tak berubah. Anda tengok mana-mana chart, contoh macam XOM ni, okey. Kenapa kita masih long dia? Saya masih cuba untuk membeli dia sebab dia tak lagi membatalkan. Dia tak ada reversal. Dan daripada bawah ni, daripada the whole thing ni, saya nampak dia buat 5 wave. Anda cerita macam mana pun, sini 1, 2, 3, 4 motif tak break, ini 5. Dan saya dah nampak 1, 2, 3. Saya dah nampak benda tu. Dah cukup dia punya count ni. Dan sini adalah cycle baru. Tak kisah apa juga tanda edit wave dia. Yang penting bagi saya ini cycle baru. Jadi kalau saya nak trade dia,
Saya tunggu. Kalau nak trade, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kalau nak trade, anda tak trade situ. Anda trade bila ini berlaku. Sini tempat anda trade dia. Kalau trading. Kalau anda melabur, faham? Yep, betul. Betul. Asalkan anda pegang benda-benda ini. Balik kepada nota kita ni. Anda pegang benda-benda ni. Ingat, nombor-nombor untuk trending ataupun motif, anda pegang benda ini sahaja adalah 5, 9, 13, 17 tambah 4. Lepas ni saya tunjukkan teknik dia. Ini yang saya gunakan cheat code dia untuk Elite Wave, iaitu teknik 3, 7, 11. Teknik 3 line. Ni cara dia. Anda ambil mana-mana chart. Kita ambil apa tadi? Kita ambil lah. Bagi saya satu. Bagi saya satu. Nak tahu dia trending ke apa ke kan? Bagi saya satu. Benda pelik sikit lah. Benda pelik sikit. Kita ambil Bitcoin. Ramai sangat tanya Bitcoin apa jadi kan. Ni yang famous sekali kan? Dekat Binance. Okey, kita ambil kat Binance. Okey, kita ambil. Dan apa yang anda buat? Anda identify dulu. Daripada bentuk sekarang ni, apa rupa dia yang paling kena dengan rupa yang ini? Apa yang paling kena dengan rupa yang sekarang ni? Anda adjust lah chart dia. Mana yang anda nampak jelas? Kan? Weekly ke? Ini tak cukup panjang chart ni. Cari chart yang paling lengkap. Ni lengkap. Ini lengkap. Okey. Ini paling lengkap. Okey. Jadi kalau saya tengok gambar yang ini, chart ini, rupa dia lebih sama dengan yang ini. Kan? Apa-apa cat, tak kisah. Sedapnya bau masak. Aduh, lapar aku. Okey. Jadi kalau saya tengok cat yang tadi tu, tak kisah dia naik ke, dia apa pecut kat sini ke kan. Yang saya nampak, ini 1. Sini 2. Setakat ini yang saya nampak. Tak kisahlah, ini okey 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak payah tahu pun. Boleh? Nampak? 1, sekali lagi saya tunjuk cara kira dia. Anda ambil lah chart mana-mana, anda buat benda ni. Ini 1, ini 2. Kenapa tak ambil kat sini? Sebab sini high. Mana next high dia? Dan dia buat lekuk. Dan lekuk kita nampak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh? Jadi itu nombor untuk motif. Roku. Apa pelik-pelik. Okey, Roku lah. Kita tengok Roku. Ini kita pernah tunjukkan. Kita tengok Roku pula. Okey. Ini yang paling panjang dia. Dia bila listed? Waktu ni Pian, bila dia listed? Roku. Rubber. Lepas ni tengok rubber mesti Buat benda macam ni ya. Anda tengok yang senang anda nampak 1, 2, 3, 4. Ini makan 5, 6. Ini high. Apa?
Okey, ini high. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tak dapat jatuh lagi. Dia akan ada 8, 9. Boleh? 2018. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia akan ada benda ni. Ingat nombor-nombor tu tadi. Dia akan ada nombor ni. 8, 9. Itu je. Kenapa kita tak kira kat sini? Sebab ini kena makan. Boleh? Anda buka satu chart yang anda nampak ke semua chart, semua price list dia. Semua price info dia. Okey. Ini teknik 3 line. Ini teknik 3 line. Jadi anda dah jangka bahawa kita akan ada tak complete. Sebab apa tak complete? Sebab kiraan dia baru saja 7. Ini kita katakan dia sedang buat trend. Dia akan ada 8 dan 9. Jadi hala 7 kita, trend kita masih ke atas. Faham? Jadi kita dah dapat benda tu. Itu establish dulu yang pertama. Jadi anda buat 3 line ini. Anda buat 3 line ini. Satu, tunjukkan dia kepada semua time frame. Kalau dah malas nak lukis. Ni saya tunjukkan paling simple. Ini paling tinggi sekarang ni. Dan selepas paling tinggi, dia turun mana tempat yang sebelum tu. Ini, 3 line. Boleh? Ini teknik 3 line. Ini paling simple. Kalau malas nak lukis edit wave. Saya sedang tunjukkan cara paling simple untuk anda. Sorry, ini tak dapat. Okey, ini bolehlah kita. Ini minor. Kalau major dia adalah bawah ini. Ini major dia. Tak kisah. Okey. Kita ambil lah situ sebagai dia punya. 2 line yang paling penting. Kita nak dapat range move dia. Di mana kalau dia batalkan ini the whole structure ni jadi korektif. Dah habis masa ke? Terima kasih. Oh, dah 20 minit lagi. Okey. Ini 3 line yang anda nak tengok. Lepas tu ada turun dah time frame. 3 line yang anda nak tengok. Setakat ini masih tak ada tempat yang lekuk untuk saya letak tukar line saya. 3 line je. 3 line ini je. Tak ada tempat untuk saya nak tukar line saya. Range pertama adalah range ini. Ini range pertama. Ini range kedua. Kenapa saya tunjukkan range ini? Dan kita the whole thing dalam satu range. Kenapa saya tunjukkan range itu? Ini sebab dia. Bila anda dapat satu range, anda kira lekuk dia. Anda kirakan lekuk dia. Jadi bila anda tengok line sini, anda nampak sini adalah 1, 2. Kalau anda nak kira kecil, 3, 4. Anda tengok RSI di bawah dia. 5. Ini ada dikira kecil. 5. Anda nampak ni. Kecil. Tak payah. Kira macam ni. Ini 1, 2, 3, 4 and 5. Kenapa kita tak kira yang ini? Kenapa kita tak kira yang ini? Kenapa kita tak kira yang ni? Garis? Kenapa kita tak kira yang ni? Ini ada reset yang tak pergi tukar trend. Ni. Ini tak pergi tukar macam ni. Yang dalam ni. Jadi dia dikira sebagai satu structure. Sebagai satu. Faham? Yang ini dia tak reset. Ini reset. Ini reset kepada yang ini. Ini reset yang ini. Ini dia tak reset the whole thing. Ini masih satu.
Satu grup, yes. Satu cycle. Wah. Sebab itu saya kata, ini galih punya ni. So, sekarang ni kita ada 5. Setiap kali ada jumpa 5, 9, 13, 17, anda akan jangkakan satu reset yang lebih besar. Setiap kali, ya. Adakah dia mengubah trend tak kalau dia break benda ni? Tak ubah trend kan? Dia ubah shorter term kalau dia break ini. Okey, jadi sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Di mana yang besar tadi, kita tahu kiraan dia tak habis. Kita jangkakan dia akan buat benda ni. Kita jangkakan dia akan buat ke atas. Kita baru tadi berapa? 7, 8 dan 9. Ni, kita jangkakan dia akan buat benda ni ke atas. Daripada yang kecil ni. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi ke atas. Jadi kita jangkakan dia akan buat benda ini. Maksudnya, sekiranya anda trading, sekiranya anda nampak 3 wave correction yang sini, boleh trade tak? Soalan saya. Boleh trade tak? Kalau anda trading, kalau anda melabur, anda tak pergi gila masuk ke atas ni. Tapi kalau anda trading, anda boleh masuk. Anda mungkin tengok dekat 1 hour, ada nampak 3 wave correction. 3 wave. Jadi setakat ini, kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5 berakhir dengan divergence. Nampak tak, Bian? Berakhir dengan divergence, lepas tu reset. Jadi kita sedang menjangkakan dia akan buat correction dekat sini. 1, 2, 3. Jadi kalau dia break low sini, anda boleh letakkan limit order. Yes, sebab struktur motif dia tak habis. Nampak? Ini bukan elite wave. Ini elite wave, tetapi pecahan kepada sequence dia. Kita katakan sequence dia tak habis lagi. Jadi kalau dia buat correction ke bawah ini tak tukar trend. Jadi ada jangkakan cycle dia akan habis kat situ. Maksudnya, middle ini anda tak boleh lukis kat sini. Middle ni tak kat sini. Tapi yang utama dia adalah 2 ni. Bila anda tengok middle macam ni dan lepas anda tengok 5 dan middle dia macam ni, mid line ni, tengah line kat sini, ini memberikan satu tempat di mana kita akan jangkakan satu, macam mana nak sebut dia? Kita jangkakan satu cycle akan berakhir. Bila dia break, satu untuk minor ni berakhir. Dia tak habis lagi. Yang pertama anda establish dulu, dia tak habis lagi ke atas. Itu yang pertama. So, kalau dia break ke bawah ini, kita boleh trade kat sini. Ini untuk trading. Kita tengok rubber pula. Rubber mana satu? Rosdi. Rubber mana satu? Mana Rosdi ni tadi? Nampak? Saya tunjukkan kepada anda yang motif ni tadi. Yang motif ni tadi, tetapi dia punya cheat code. Ini yang sebabnya kita tak tahu bila ini habis tau. Bilanya anda tukarkan dia kepada struktur yang lebih besar ataupun lebih kecil. Rubbermaid. Kita tengok rubber futures lah dekat mana satu? Tokom TRB. Ni. Kita tengok mana? September. Tengok September lah.
Okey, kita tengok continuous dulu Kita tengok continuous tu. Kenapa kita tengok continuous? Sebab kita nak tengok yang lagi besar. Anda pergi tengok yang continuous dulu. Jadi kita dapat yang lebih besar, lepas tu baru ada tengok kepada yang current contract dekat sini Okey. Jadi kalau kita lihat structure ini, first benda anda buat adalah tengok daripada structure completion ni Anda ambil daripada kosong. Ni yang benda pertama. Kedua dan ketiga ni. Okey. Yang first ni, yang kosong ni anda letakkan kosong. Okey. Ni anda letakkan kosong. Okey. Lepas tu, okey. Ini anda letakkan. Okey. Kenapa kita nak tengok dia sampai tak 1618? Kalau dia tak sampai 1618, apa kita boleh lukis kat sini? Kita boleh lukiskan ini sebagai W, X dan Y. Faham? Ramai orang suka nak lukis 1, 2, 3, 4, 5. Itu masalah dengan elite wave. Itu masalah ramai orang buat elite wave. Dia nampak macam ni, lukis 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Anda tak akan letak 1, 2, 3, 4, 5 kalau dia tak ada yang menyokong 1, 2, 3, 4, 5 dia. Ramai saya tanya orang macam ni, kat mana kau letak 3? Dia tak dapat nak jawab. Saya akan lukis dia macam ni terus dia. Dan ini adalah dari 98. Jadi kita gunakan primary dulu. Okey, katalah ni mungkin lebih lama, tapi saya letakkan dia sebagai primary dulu. Okey. Ini adalah basically structure dia. W, X, Y. Ramai buat elite wave, masalah utama dia orang, semua ni nak letak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau benda tu bukan 1, 2, 3, 4, 5, kau nak lukis macam mana? Kat sini anda nak letak 3, anda dekat mana? Saya selalu tanya soalan benda tu. 1, 2, 3, 4, 5 kalau ada divergence. Tak. Yang pertama adalah kalau dia sampai 1618. Nombor 2 adalah divergence. Nampak tak divergence ni terbatal? Nak lukis dia macam mana jadi 3? Orang lain dia akan lukis ni 1, 2, 3, 4, entah 5 dia kat mana. Saya takkan lukis macam tu. Saya takkan lukis dia sebagai 5. Sebab memang tak 5. Saya nampak 3. Tanyakan budak-budak mana pun dia akan nampak 1, 2, 3 bang. 3 lekuk. Ni kat sini. Ini 3 lekuk bang. Kat sini. 1, 2, 3. Anda kira 1, 2, 3, 4, 5. Tak payah. Memang 3, 1, 2, 3. Pergi kat sekolah mana pun dia akan kata, ini 3 lekuk. Okey? Jadi kalau 3 lekuk, W, X, Y. Itu je. Tak kisahlah ada nak tanda A, B dan C ke. Ini tetap W. Itu je dia. Okey, sekarang ni ini, structure ini. Kita ambil structure yang jelas dulu dia. 1 dan 2. Yang first dia, anda akan perasan 1 dia negatif. Itu yang first yang anda akan perasan. So, the thing is, adakah kawasan ini, oh ini dah buat low, okey. Kawasan ni tak habis lagi. Dan sini konektor kita, ini konektor kita, ini, dan kita sedang buat yang lebih atas lagi supaya 1 dia tak pergi negatif, X dia tak boleh pergi negatif ataupun kita dah lengkap dan ini truncated. Macam mana kita nak tahu benda tu, Rosli? Di sinilah kenapa anda tak dapat cuma buat elite wave. Faham tak? Kalau saya lukis yang ini, saya tak akan katakan X ni ke bawah. Kenapa? Saya tak akan lukis X ni ke bawah. Benda pertama saya akan tengok kepada company berkaitan rubber. Yang kedua, saya akan tengok company berkaitan kepada
apa, whatever yang kena-mengena dengan industrial berkenaan dengan rubber, saya akan letakkan X ni kat sini. Saya akan katakan ini trunket. Tengok tarikh dia. Boleh? Saya akan habiskan X ni kat sini. Itu langkah pertama yang saya akan buat, Rosli. Faham tak kenapa? March 2021, any clue? Sebab kita katakan cycle market sekarang adalah March 2021. 2021. March 2020. Faham? Ini April untuk minyak. Cycle yang sekarang ni March 2020. Itu benda pertama saya akan buat. So concern anda sekarang ni, anda buat 3 line ni. Anda buat. Jadi kita dapat ini permulaan dan anda tengok kepada bulan kepada bulan punya futures. Katalah anda tengok September. Okey. Alah, tak dapat. Tak dapat. ERB. Itu saya tak suka. ERB. Ogos. Tak dapat. Chart ni tak cukup. ERB. Kita kena lukis kat continuous. Kalau anda ada chart yang cukup, anda boleh buat daripada sini, daripada March tadi. Faham? Jadi apa yang anda buat, anda letakkan 3 line tadi. Ini satu. Ini satu. Ini permulaan dia. Lepas tu anda kira lekuk. Anda kira lekuk ni. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah sini. Ini yang pertama. 1, 2. Ini ada divergence tak? 3, 4 and 5. Ini dah cukup 5 Rosli. Ini dah cukup 5 dan berakhir dengan divergence. Okey? So, apa yang anda buat? Anda letakkan second anda kat sini. Jadi, ini sedang melakukan correction. Menarik ni Rosli. Okey, jadi anda dah dapat 2 line anda tadi. Ini range dia. Ini range dia. Jadi, untuk semasa penurunan yang dekat sini adalah daripada sini. Kenapa kita nak letakkan satu lagi line? Ini menurun kan? Ini satu structure, ini satu structure. Tahu tak kenapa kita letak line kat situ? Kalau anda buat invalidation dekat daily, dekat H4, situ tempat dia. Jadi anda buat benda ni. Ini benda yang akan anda letakkan Ada tempat untuk anda lukis. Dia punya Fibo extension 1, 2. So more weakness kepada rubber sampailah dekat equal leg kat sini nanti. Sampailah dekat area sini nanti. Ini untuk rubber. Boleh? More weakness sampai kawasan ni nanti. Ini sama dengan JP225. Okay, at least dia akan react daripada sini. At least dia akan react dari sini. Maksudnya kita jangkakan ini adalah yang pertama, where it could go higher. Ini yang paling bullish. Di sini anda kena masukkan faktor correlation tau. Ini satu. Nombor 2 adalah view ini. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. And before dia naik lagi. Ini adalah second view. Tapi apa pun, the first time dia touch ini, anda cari long. Oh, sama. Bagus. Nombor 3 adalah kepada ini.
Ini yang paling bearish lah. Yang paling bearish ya. Kita ada 1, 2, 3. Saya tak nampak dia break. Tapi kalau dia nak break, saya tak nampak. Sebab price is at very very low. Tapi kita tak dapat nak kata tak lah ya. 4 and 5. Dia break. 1, 2, 3. Yang tinggi. Lepas tu another 5. Ini adalah yang paling bearish. Ini view yang paling bearish. Of which saya tak nampak dia buat benda ni. Ini view yang paling bearish. And then X kita habis kat sini. Ada 3 view. Sebab itu anda tak... There is always another count untuk elliott wave. Kenapa kita tak pegang view merah ni? Saya tak nampak. Sebab di sini 5 wave. Sini 5. Jadi saya tak nampak benda tu. Itu probability dia mungkin 5%. Tapi dia tetap ada. Kita boleh jadikan yang 5 jadi 3 anytime. Simple je nak jadikan dia 3. Nah, 3. 1, 2, 3. Kenapa kita buat macam tu? Sebab this reset. Nak kira dia kali macam mana? Tengok RSI. Apa-apa pun, kita expect dia akan react dari sini. Kaitkan dia dengan company yang berkaitan dengan rubber, kaitkan dia dengan komoditi yang lain. Untuk komoditi ni dia banyak kepada US dollar. Ini sama view dengan US dollar untuk US dollar kukuh. Faham? Kalau saya ambil chart ni pada correction semasa, dan saya letakkan US dollar dekat situ. DXY. This is view untuk dolar. Ke atas ini. Yang dolar ke atas ini. Ini sama dengan ini. This high. Sebelum dia naik adalah kekuatan. This higher high adalah apabila US dollar mula mengukuh. Yang ini. This bounce kat sini apabila this bounce yang ini kawasan ni apabila US dollar sideway. Kelemahan yang ini balik apabila US dollar kuat balik. 1 minit lagi. Jadi kalau kita katakan US dollar ada equal leg yang ini pun akan lengkapkan yang ini. Nampak? Semua satu, semua sama. Anda larilah pergi rubber ke, aluminium ke, plutonium ke, uranium ke, apa ke, dia semua satu market. Sebab itu gunakan this equal leg untuk anda jangka struktur seterusnya. Jadi kalau saya tanya sekarang, US dollar nak ke mana dalam medium term? US dollar masih ke atas. Everything supporting the same idea, kat komoditi, minyak, kat banyak benda supporting the same thing. Anda tengok copper. Copper pun buat yang sama. The same thing. Di mana kita jangkakan copper akan completekan this move ke bawah. So everything menunjukkan kita masih sama Comdor. Benda sama. Sebab itu anda tak dapat cuma aku trade euro US dollar je. Aku trade coal je. Dia satu. Kalau anda dapat baca satu, anda dapat baca semua. Anda cari struktur yang jelas dan anda apply dia kepada semua. Saya cari satu struktur yang jelas. Lepas daripada situ saya lukis semua benda. Sebab kita ada satu cerita. Unless mana-mana dia buat cerita lain, dan kita tukar view kita. Itu je. Okey? Saya tahu hari ini kita tak terlalu basic, tetapi saya harap ini membantu kepada bagaimana anda nak cheat untuk elliott wave ni menggunakan teknik 3 line tadi. Gunakan teknik 3 line tadi. Bilanya kita tukar structure, bilanya kita masih hold pada structure,
kepada pengiraan sekuen, ya, iaitu motif 5, 9, 13, 17 tambah 4 tambah 4. Kalau anda jangkakan itu adalah satu, maksudnya jangkakan dia sedang membuat satu trend, tapi nombor lekuk dia baru sahaja 7. Dia tak habis lagi. 8, 9. Nombor lekuk dia 11. Tak habis lagi. Dia kena ada 13. Faham? Too heavy. Tak ada heavy kali. Kira lekuk. Nak heavy macam mana? Kalau sini baru 3, ada lain. Tengok balik video ni nanti dekat Pian. Itu je sebenarnya. Nombor-nombor ni je. Anda okey dengan tu, anda okey. Kalau dalam korektif, esok, lusa kita, lusa mana ada. Hari ni apa? Hari Khamis. Isnin kita masuk bab korektif. Korektif tu yang susah sikit. Sebab dia bercampur-campur di antara motif dengan korektif. Sebab korektif ada yang 5. Bab korektif yang susah. Esok kita sambung pasal benda ni. Malam ni tak. Malam ni kita pergi kepada apa, market analysis. Jadi itu saja untuk petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 8. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Kita kembali kepada hos kita Zatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.